Diharapkan para hadirin hadirat yang sedang mengikuti di dalam rahmat afiah di dalam rahmat dan diberi kesihatan keafiatan yang sempurna oleh Allah, insya-Allah. Sama-sama kita perbaiki dan perbetulkan qasad serta niat kita berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membukakan segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semua. Yang mudah-mudahan kita mendapat segala kelebihan-kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Sambungan kitab Penawar Bagi Hati malam ini, insya-Allah, muka surat 199. Bab yang kelima pada menyatakan syukur. Hari itu kita baca sikit lah. Betul tak? Ke besar apa? 203 dah. 203. 202. Dan mana ada sabda Nabi? Dan adalah Rasulullah SAW. 202. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid darain, amin ya rabbal alamin. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, At-ta'imu syakiru bimanzilati as-sa'imi as-sabir. Bermula orang yang makan yakni orang yang tidak berpuasa. Yang syukur adalah ia menempati dan menyerupai orang yang puasa, menyamai orang yang puasa yang sabar. Apa maksudnya? Artinya bersamaan keduanya orang yang bersyukur pada pahala yang banyak. Orang yang berpuasa serta sabar dengan puasanya, dan orang yang diberi nikmat namun bersyukur dengan nikmat itu sama-sama mendapat kelebihan yang banyak daripada Allah. Itu maksudnya. Apa hukum syukur? Syukur ni hukumnya wajib. Bersyukur dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah itu adalah suatu kefarduan. Syukur ni fardu ain. Bersyukur ni fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap mukallaf wajib mensyukuri segala nikmat yang Allah beri, sama ada nikmat yang bangsa zahir ataupun nikmat yang bangsa rohani. Contohnya ilmu itu satu nikmat daripada Allah. Ilmu, petunjuk, hidayah itu petunjuk daripada Allah, itu merupakan salah satu cabang daripada cabang-cabang nikmat Allah. Maka bagaimana keadaan dan kelakuan orang yang mensyukuri nikmat ilmu? Iaitu dengan mengamalkan ilmu itu. Itu dipanggil orang yang bersyukur dengan nikmat ilmu. Sebaliknya, kalau kita tidak mengamalkan ilmu yang telah diberi oleh Allah, kita dipanggil orang yang kufur dengan nikmat ilmu yang diberi oleh Allah. Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat itu agar digunakan kepada jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah. Itu maksud bersyukur. Jadi malam ni contohnya, alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, kita diberi taufik oleh Allah untuk mensyukuri nikmat waktu, nikmat kesihatan, nikmat pandangan, nikmat penglihatan, nikmat akal fikiran, nikmat waktu, nikmat keamanan, nikmat cahaya, nikmat udara, nikmat gerak diam dan sebagainya. Jadi apabila hamba itu melakukan ketaatan kepada Allah, dengan sendiri dia mensyukuri pelbagai nikmat yang diberi oleh Allah. Sebaliknya, apabila hamba itu melakukan kemaksiatan, maka hamba tadi itu telah kufur pelbagai nikmat daripada Allah. Bila sewaktu kita melakukan maksiat, contohnya guna kesihatan tak? Kita gunakan kesihatan kita untuk melakukan maksiat. Kita nak pergi mana-mana contohnya dengan niat yang tidak baik, maksiat.
Waktu dalam perjalanan tadi kita menggunakan nikmat gerak yang diberi oleh Allah, nikmat cahaya yang diberi oleh Allah, nikmat muka bumi yang diberi oleh Allah. Jadi dari segi pandangan tasawufnya, kalau kita melakukan dosa, bukan satu nikmat yang kita dah kufur, bahkan banyak nikmat yang kita dah kufur. Sebab tu mereka sangat-sangat takut dan gerun melakukan maksiat. Tapi pada kita orang awam, contohnya kalau kita tak solat, kita merasakan kita tak bersyukur satu nikmat hidup, nikmat sihat tu je lah. Tapi mereka tidak. Apabila kita melakukan dosa dan maksiat, maknanya kita menggunakan segala nikmat yang Allah bagi kepada kita tadi untuk menolong diri kita melawan perintah Allah. Melawan perintah Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dia tasawuf, di pandangan dia halus gitu. Dia tak main-main dalam ibadat. Orang yang betul-betul beramal dengan tasawuf, dia akan beramal menjaga sungguh-sungguh syariat Allah. Jangan kita kata bila orang sudah jadi ahli sufi, ahli tasawuf, dia akan tinggalkan syariat. Dialah orang yang paling menjaga syariat. Dialah orang yang paling jaga syariat. Dia jaga sungguh-sungguh. Tengoklah tadi cara dia menilik tadi tu. Pada kita, kalau kita buat dosa, maknanya satu dua nikmat dia kita kufur. Tapi pada mereka, semua nikmat cahaya, nikmat udara, nikmat sihat, nikmat roh, nikmat gerak diam, nikmat pandangan, nikmat pendengaran. Kita nak buat maksiat guna akal tak? Guna akal. Kufur nikmat akal. Allah suruh fikir, guna akal ni cara untuk dekatkan diri. Macam mana nak taat kepada Allah, kita gunakan akal, cari jalan bagaimana nak melakukan perkara maksiat. Itu kufur nikmat akal yang diberi oleh Allah. Baik. Jadi kedudukan orang yang bersyukur itu sama seperti orang yang berpuasa. Sama kedudukannya seperti orang yang berpuasa yang sabar dengan puasa. Pada pihak sama-sama diberi pahala kebajikan yang banyak oleh Allah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis di dalam sembahyang tahajudnya. Nabi SAW menangis di dalam solat tahajudnya Nabi SAW. Maka bersembah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bersembah dengan makna bertanya. Maka bersembah Siti Aisyah. Itu adab dia. Adab dia. Dia kata maka bertanya, dia kata maka bersembah. Adab bercakap dengan orang yang tinggi darjah ni. Sebab tu kalau kita nak menghadiahkan Fatihah dengan mensedekahkan Fatihah. Kalau golongan orang macam kita orang awam ni, kita panggil mensedekahkan. Tapi kalau kita meniatkan Fatihah itu kepada orang-orang yang soleh, para nabi, para rasul, kita panggil menghadiahkan. Itu adab dia. Adab dia. Mari sama-sama kita menghadiahkan. Kalau sedekah tu orang yang sama martabat dengan kita. Kalau pada Nabi, orang soleh, wali-wali, itu kita kata mari kita menghadiahkan. Tak salah bagi hadiah. Yang salahnya sedekah, itu tak kena. Mari kita sedekah pada orang kaya, tak kena. Nak bagi sedekah kepada orang yang lebih daripada kita, tak kena perkataan sedekah tu. Yang kenanya mari kita bagi hadiah kepada orang yang kaya itu. Bagi hadiah pada orang kaya, tahu. Bagi sedekah orang kaya itu menghina dia. Tahu tak? Bagi sedekah orang kaya itu menghina dia, martabat dia. Orang kaya bukan panggil sedekah, hadiah. Dan adalah Rasulullah SAW lalu bertanyalah Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan apa sebab engkau menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang tadi ada kawan kita ada WhatsApp, Ustaz, malam Jumaat baru ni saya mimpi Rasul gitu. Masya-Allah. Tengah hari tadi. Ya Ustaz, malam Jumaat baru ni pukul 3 lebih pagi. Masya-Allah, saya mimpi Rasul. Rasul dekat duduk sebelah. Bercahaya, saya tak nampak, tak boleh tengok. Rupa-rupanya dia ada salah silap. Rupanya dia ada salah silap. Sebelum ni tahu isteri dia saja. Siti isteri dia tu orang panggil Syarifah. Ingatkan yang dia ni memang biasa ni. Rupanya soal sidik, rupanya dia pun ada juga keturunan.
Masya-Allah. Rezeki. Rezeki dia. Masya-Allah. Rezeki lah, kata untunglah. Untunglah. Orang yang dekat-dekat dengan Allah, tapi tak syarat juga. Ada kadang-kadang Allah Ta'ala memberi rezeki bermimpi dengan Nabi SAW ni bukan kepada orang-orang yang baik-baik. Dan orang-orang yang tak baik pun Allah rezekikan sebagai asbab untuk menarik dia dekat dengan Allah. Itu rezeki lah, kata. Yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala Maha memberi rezeki kepada siapa yang Allah nak. Itu perkara yang harus bagi Allah. Maka bersembah Siti Aisyah, apa sebab kau menangis ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan sesungguhnya telah mengampuni Allah Ta'ala bagi engkau akan barang yang terdahulu daripada dosa engkau dan barang yang terkemudian. Maksudnya maksum, maksudnya Rasul ni, wahai Rasul, kau maksum, kau tidak ada dosa, kau tidak ada maksiat maupun dosa kecil, dosa besar, dosa zahir maupun dosa batin. Sebab Rasul tu bersifat dengan apa? Amanah. Jangan lupa, amanah para Rasul itu sifat yang wajib bagi Rasul. Apa yang dimaksudkan, yang dikehendaki dengan amanah para Rasul? Dengan mana mereka tidak sekali-kali terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, besar ataupun kecil, zahir ataupun batin, daripada kecil hinggalah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bersifat amanah. Jadi kenapa ya Rasulullah kau menangis ni dalam sembahyang? Kau menangis apa yang kau tangiskan sedangkan kau ini tidak ada dosa, sedangkan kau ini maksum? Apa yang kau nangiskan, apa yang kau sedihkan? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adakah tiada aku hamba yang banyak bersyukur? Tak boleh ke aku ni nak jadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah? Tak boleh ke? Maknanya tak boleh ke aku ni nak menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah. Kita menangis juga tapi bukan di tempatnya. Kita menangis juga tapi bukan di tempatnya. Tempat tak suruh menangis, kita menangis. Luput nikmat dunia, nangis gitu. Tak dapat harta kekayaan, nangis gitu. Orang tak kenal kita, sedih gitu. Allah. Tu nangis tak kena tempat. Nangis tak khusyuk dalam solat. Orang yang hebat-hebat, mereka menangis kerana mereka tidak memiliki sifat-sifat yang Allah beri kepada orang-orang soleh. Mereka menangis. Mereka menangis kenapa tak dapat hati yang bersih macam orang-orang tu. Dia nangis, sedih. Kenapa tak boleh khusyuk dalam sembahyang macam orang-orang tu? Dia sedih. Kita benda-benda tu tak menjadi kesedihan kita. Kita ni sedih bila luput perkara yang bangsa dunia. Benda-benda yang bangsa dunia kalau luput daripada diri kita, tak dapat miliki, kita rasa sedih. Tapi orang yang soleh, orang solehah, dia akan berasa sedih apabila dia tidak mendapat nikmat-nikmat ataupun sifat-sifat yang baik-baik yang terpuji seperti yang Allah rezekikan kepada kekasih Allah. Dia jadi sedih sebab dia tahu dia tak dapat benda yang bernilai di sisi Allah. Jadi situ baru kena nangis sebab mengenangkan banyak dosa. Menangis sebab tak banyak bersyukur. Itu yang patut nangis. Ni kita tengok Hindustan nangis. Tengok Hindustan nangis. Tengok cerita Korea nangis. Tengok wayang melalak satu panggung. Satu panggung melalak, sedih kisah percintaan. Dosa kita buat tak pernah nak kerasnya hati kita. Apa punca kita payah nak menangis? Sebab hati kita keras. Orang yang mudah menangis ingat dosa ni orang yang hati dia nipis, hatinya bersih, hatinya hening, hatinya bening. Dia akan mudah menangis apabila mengingatkan dosa-dosa dia, kemaksiatan ni dengan Allah. Tapi kita ni kalau hati keras ni, payah kita nak menangis. Sebab tu ada kata ulama, paksa diri menangis.
paksa diri, berlatih menangis. Kalau patut cumur bawang. Nak ajar mata ni biar menangis pada tempatnya. Sampai macam tu. Menangis kerana dosa dan maksiat itu satu sifat yang baik. Maka berlatih, kata dia. Tak boleh menangis, buat menangis olok-olok. Buat menangis olok-olok dulu. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah kurniakan tangisan yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan satu masa nanti Allah akan kurniakan tangisan yang ikhlas. Menangis kerana dosa, menangis kerana luput taat kepada Allah. Menceritakan dia ini hadis oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban. Dan ketahui olehmu bahawasanya syukur itu berhimpun, ia syukur daripada 3 perkara. Bagaimana nak menjadi orang yang bersyukur? Perlu 3 perkara. Ada 3 perkara ni bila berhimpun pada seseorang, dia boleh menjadi orang yang bersyukur. Syukur ni ibadat, syukur ni satu ibadat. Bila sebut ibadat, mesti ada ilmu. Macam mana nak jadi orang bersyukur? Kena ada ilmu. Batu yang pertama daripada 3 perkara yang berhimpun pada syukur itu, yang pertama ilmu, pengetahuan, kefahaman. Yang keduanya kelakuan, makna ada sesuatu yang kita kena kerjakan, ataupun hal. Dan yang ketiganya pekerjaan, baik dihurai. Adapun ilmu yang berhimpun pada syukur itu dengan makna apa? Maka bahawa mengetahui engkau wahai hamba, kita mengetahui engkau wahai hamba, akan bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah. Kita kena ingat, daripada sebesar-besar nikmat sampai seseni-seni nikmat yang luarannya, yang di dalam dalam tubuh badan kita, rohani kita, jasmani kita, dan yang luar ni, persekitaran ni, yang kita dapat kecapi nikmati ni, semuanya itu pemberian daripada Allah. Kena tahu dan kena sedar dan kena yakin, semuanya itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah semua. Harta kita milik Allah, pangkat kita milik Allah, jawatan kita milik Allah, duit ringgit kita milik Allah, laki bini kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, gerak diam kita semua milik Allah. Tiada ada ia nikmat daripada yang lain daripada ni. Kita kena ingat ni, sekarang ni dalam minit ataupun di dalam detik sekarang ni, berapa banyak kita guna pakai nikmat Allah sekarang ni. Dalam saat sekarang ni berapa banyak kita guna nikmat Tuhan. Terlalu banyak nikmat Tuhan. Kalau nak dihimpunkan daripada awal kejadian kita sampai ke saat ni, berapa banyak dah kita guna nikmat. Hari ni berapa banyak dah nikmat Tuhan kita guna. Daripada celik mata tadi sampai dah ke saat, berapa banyak nikmat Allah kita guna. Berapa banyak Allah tolong kita. Nampak tak? Berapa banyak Allah tolong kita daripada celik mata tadi sampai ke hari ni, sampai ke waktu ni. Berapa banyak Allah tolong kita. Gerak diam kita, pandangan kita, pendengaran kita, pemikiran kita. Subhanallah. Tapi kita tak sedar. Sebab apa? Hati kita lalai leka dengan mengingat selain Allah. Padahal nikmat-nikmat itu di antara hikmahnya, dengan adanya nikmat itu sebenarnya nak mengingatkan kepada kita Tuhan yang memberi. Bila kita boleh bercakap, kita kena ingat kepada Allah. Bila kita boleh melihat, kita kena ingat kepada Allah. Sebab yang memperlihatkan itu adalah Allah. Macam sekarang ni kita boleh bercakap ni, siapa yang menjadikan percakapan kita ni? Siapa yang menjadikan penglihatan kita ni sehingga kita boleh melihat ni? Siapa yang memperlihatkan ni? Allah. Sepatutnya kita ni tak sepatutnya kita ni leka lupa daripada Allah, kerana pada diri kita ni senantiasa ada sesuatu yang mengingatkan kepada Allah. Tapi oleh kerana hati kita tu tadi
dah dipenuhi dengan dunia. Itu yang menyebabkan kita terlupa, terleka, tak ingat. Bila sebut macam ni baru teringat. Lepas tu kan 2-3 second lepas tu kan lupa balik. Macam tu kita. Sebab hati kita banyak masalah. Hati kita penuh dengan dunia, penuh dengan selain Allah. Kita kufur dengan nikmat hati yang diberi oleh Allah. Kerana hati ini sebenarnya tempat simpan Allah. Tujuan mengaji ilmu tasawuf ini supaya mengeluarkan yang selain Allah daripada hati kita. Mengeluarkan yang selain Allah daripada hati kita. Kerana hati ini hanya milik Allah. Bini kita, laki kita, anak-anak kita, segala-gala tu masih Allah. Selain daripada Allah tu semua kena duduk luar daripada hati kita. Sepatutnya begitu. Tapi kita isikan yang selain Allah, Allah duduk luar dah. Sampai tak ada ruang nak diletakkan Allah dalam hati kita. Kerana terlalu padat padu dengan diisikan dengan dunia dan yang selain Allah. Terlupa kita, tak boleh nak ingat. Jadi ilmu tasawuf ni nak bersihkan hati, kena buang. Jangan ada selain Allah dalam hati kita. Apa pun kena ingat kepada Allah. Senang, susah, sihat, sakit, gerak, diam, semua kena ikut ini. Semua nikmat Allah. Aku berhajat kepada Allah selalu. Aku bergantung kepada Allah. Ini pertolongan Allah. Dalam apa jua hal keadaan sekalipun sepatutnya demikian. Hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Hatinya sentiasa mengingati Allah. Bukan dalam solat saja. Bahkan khusyuk hatinya itu kepada Allah sampai di luar solat dia. Kita ni nak ingat Allah dalam sembahyang pun payah, padahal itu ibadat yang khusus. Sehingga tidak ada yang tidak layak selain Allah untuk duduk dalam hati kita waktu kita solat. Dalam solat tu sepatutnya hati kita tak boleh ingat selain daripada Allah. Itu kerana ibadat yang khusus, penyembahan khusus kepada Allah. Tapi kalau dah dalam solat pun kita tak boleh nak ingat kepada Allah, luar solat lagilah tak ada harapan. Harapan ni dalam keadaan kita dah tak dibenarkan bercakap-cakap, tak dibenarkan makan minum, tak dibenarkan main-main kan. Bila kan kita takbiratul ihram, maka haramlah segala perbuatan yang halal di luar sembahyang. Nak makan tak boleh dah. Bila takbiratul ihram, Allahu Akbar, haram makan, haram minum, haram bercakap, haram main-main, haram buat benda-benda yang tak sepatutnya. Dalam keadaan dah diharamkan benda-benda tu, hati kita masih lagi liar mengingat yang selain Allah. Apatah lagi waktu dibenarkan. Apatah lagi waktu dihalalkan ni, boleh makan, boleh minum, boleh main-main, boleh bercakap, boleh bersembang, boleh berborak, boleh apa. Lagilah payah hati kita nak mengingat kepada Allah. Jadi ilmu tasawuf ni dia nak ajak kita supaya banyak-banyak berzikir. Itulah timbulnya, itulah di antara faedahnya tariqah tu, kerana nak mendidik, mengajar kita memperbanyakkan mengingati Allah. Itu tujuan dia. Sebab kalau tak ditolong dengan amalan-amalan yang tertentu, memang pada adatnya hati kita akan hanyut, hati kita akan leka. Nak menyebut Allah pun mujur solat. Kalau tak solat, taknya menyebut Allah. Mujur solat. Kalau yang tak solat, langsung tak sebut Allah. Jadi ilmu maka bawanya kita kena tahu dan yakin bahawa semua nikmat itu daripada Allah. Meskipun dia raja atas dunia ni, dia menggunakan nikmat Allah. Allah yang memberi dia pangkat jawatan sebagai raja. Allah Ta'ala yang memberi kepada takhta kepada dia dan sebagainya. Begitulah juga orang yang paling rendah darjat martabatnya atas dunia ini, tetap juga dia duduk dalam nikmat Allah Ta'ala juga. Dan jika melihat engkau akan nikmat itu datang daripada makhluk, maka iaitu makhluk sebab jua. Kalau kita nampak nikmat tu, dapat nikmat tu daripada seseorang, itu sebagai sebab yang tidak boleh memberi bekas sama sekali. Kerana hakikat yang menyampaikan rezeki itu kepada kita adalah Allah. Macam isteri,
Sebabnya mendapat rezeki tadi, sebabnya suami. Padahal suami itu tidak boleh memberi bekas dengan memberikan rezeki dan nikmat. Maka hakikat yang menyampaikan rezeki kepada isteri dan anak-anak tadi adalah Allah. Dan kita sebagai suami yang berusaha membuat sebab-sebab mencari rezeki, jangan pula kita merasa rezeki ini daripada diri kita pula. Kerana usaha dan ikhtiar yang kita kerjakan itu adalah makhluk yang tidak boleh menghasilkan sesuatu. Ngaji tauhid tu. Ngaji tauhid tu supaya jangan kita pandang usaha dan ikhtiar itu yang memberi rezeki. Diri kita makhluk, usaha ikhtiar kita juga makhluk. Apa erti makhluk? Sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Soalannya, adakah makhluk boleh memberi sesuatu? Tak boleh. Maka usaha ikhtiar kita tidak boleh memberi sesuatu, cuma ia sebagai sebab yang beradat sahaja. Padahal Allah Maha berkuasa memberi kita nikmat rezeki tanpa membuat sebab. Malam ni contoh, Allah Maha kuasa bagi kita ilmu kefahaman walaupun kita tak datang belajar. Allah Maha kuasa menjadikan makhluk, kan? Daripada tiada makhluk diciptakan jadi ada. Daripada tak ada sesuatu, Allah ciptakan yang namanya langit, yang namanya bumi dan segala isi kandungnya. Betapa hebatnya, betapa bijaksananya Allah Ta'ala. Daripada tak ada sesuatu diciptakan jadi ada. Begitulah juga orang yang asalnya tiada ilmu, Allah nak memberi dia ilmu tanpa dia berusaha. Allah nak membuat sesuatu tanpa sebab, tanpa syarat. Tak payah sebab belajar, tak payah syarat belajar. Allah Maha Kuasa memberi kefahaman di dalam akal fikiran kita. Allah Maha Kuasa. Tapi pada adatnya mustahilah nak dapat ilmu kefahaman tanpa berusaha, tu mustahil. Pada adatnya mustahil. Tapi pada akal boleh terima. Boleh, Allah boleh buat macam tu. Tapi rugi kita, kan? Rugilah kita. Dengan tak mengaji, dengan tak belajar, dengan duduk saja pandai segala jenis ilmu, rugi tang mana? Rugi pahala kebajikan. Sebab apa? Tak buat kerja. Tak buat kerja. Itu hikmah Allah menjadikan sebab-sebab beradat tadi. Daripada sebab itu kita usaha membuat sebab. Bila kita usaha membuat sebab-sebab itu, diberi pahala oleh Allah. Contohnya kita datang mengaji malam ni, usaha buat sebab. Yang beradat nak dapat ilmu kena buat sebab. Apa sebabnya? Pergi belajar, pergi mendengar, pergi mengaji, pergi duduk dalam majlis ilmu. Maka apabila buat sebab tadi, diberi pahala oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah, walaupun dia tidak memahami apa yang dia pelajari, walaupun dia tak faham apa yang disampaikan malam tu, tetap dia mendapat pahala kebajikan kerana dia berusaha. Gitu. Sebab tu untung ngaji ni. Kalau alim, kalau pandai, itu kira bonus. Kalau faham, pandai, itu kira bonus. Kalau tak faham, tak pandai, bersungguh dah, istiqamah dah, tapi tak faham apa yang disampaikan, tak faham, tetap dapat pahala juga, tetap mendapat faedah juga. Apa faedahnya? Diberi pahala oleh Allah, diampunkan dosa-dosa kita. Kalau duduk rumah aja tak berusaha belajar, tapi tiba-tiba pandai, bolehlah ilmu, tapi pahala tak dapat, tak usaha. Dunia ni tempat ibadat. Dunia ni tempat ibadat. Maka Allah Ta'ala membuka, menjadikan pelbagai sebab-sebab supaya kita boleh beribadat sebanyak-banyak. Ibadat ni bukan saja sembahyang, puasa, menuntut ilmu, ibadat sabar, ibadat redha, ibadat syukur, ibadat banyak. Dah memang tempat ibadat sini. Jadi Allah menjadikan pelbagai ruang-ruang, peluang-peluang supaya hamba dia tadi mengumpul, berusaha membuat sebanyak-banyaknya ibadat supaya dia dapat bawa balik kebajikan yang banyak di hari kiamat besok. Itulah hikmah Allah jadikan sebab-sebab tu. Allah jadikan orang fakir miskin,
sebagai sebab orang kaya boleh bersedekah. Allah jadikan orang sakit supaya boleh menjadi asbab orang yang sihat memberi pertolongan. Begitu. Allah jadikan orang jahil menjadikan sebagai sebab orang lain yang alim, yang pandai boleh mendidik, boleh mengajar, boleh menunjukkan. Begitulah. Padahal Allah Ta'ala Maha Kuasa menjadikan manusia ini serba-serbi boleh, serba-serbi pandai. Tertutuplah peluang nak buat ibadat kalau macam tu. Semua alim, lahir-lahir semua alim pelbagai jenis ilmu. Ada tak madrasah agak-agak? Ada tak madrasah? Nak buat apa madrasah? Semua sihat, tak ada sakit langsung. Ada hospital tak agak-agak? Nah ini orang tak boleh jadi doktor lah, betul dah tak ada sakit nak jadi doktor apa, semua sihat. Nampak tak bijaksananya Allah membuka ruang-ruang tadi tu sebagai asbab supaya kita boleh berusaha melakukan ibadah. Jangan kita kata apalah yang Allah Ta'ala ni jadikan susah lah, jadikan miskin lah, jadikan sakit lah. Itu sebab kena kenal Tuhan tu siapa. Kena kenal Tuhan tu siapa. Kalau dah alim tak ada majlis ilmu, tak ada majlis ilmu. Allah jadikan semua manusia ni nabi-nabi, rasul-rasul semua, nabi semua. Allah Maha Kuasa nak buat macam tu. Hikmahnya supaya kita saling ta'awan, saling memerlukan. Saling memerlukan. Dia lebih tang situ tapi dia kurang tempat lain. Kita lebih tang sini, kurang tempat lain. Jadi asbab boleh saling berhajat, saling tolong menolong. Di situ terjalinnya silaturahim. Betul tak? Silaturahim tu pula ibadat. Ibadat lagi. Menzahirkan oleh Allah Ta'ala akan dia rezeki daripada makhluk itu. Hakikatnya tiada ada nikmat itu melainkan daripada Allah. Sebab tu bila kita dapat sesuatu, alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Kau ya Allah. Ataupun dalam erti kata lain, ada ulama yang mentafsirkan alhamdulillah ni dengan mana pun, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Hari ni Kau beri lagi aku hidup, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Malam ni Kau jemput lagi, Kau pilih lagi kami duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kau bagi taufik boleh solat, terima kasih ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap mendapat engkau, yakni pada tiap-tiap kali mendapat engkau akan nikmat. Tiap kali dapat nikmat, tak kira apa jenis nikmat, dalam hati kena ingat ini daripada Allah. Ini daripada Allah. Seronok dengan Tuhan yang memberi. Bukan seronok dengan nikmat. Seronok dengan Tuhan yang memberi nikmat tadi. Kalau kita seronok dengan nikmat tu, masih lagi hati kita terdinding lagi, tak sampai lagi kepada Allah. Contoh, orang bagi kita duit, orang bagi kita duit, kita seronok dengan duit ke seronok dengan Tuhan yang bagi duit? Naknya seronok dengan Tuhan yang memberi, tapi kita seronok dengan duit. Gitu. Kita seronok dengan duit, bukan seronok dengan yang bagi. Kita seronok dengan sihat, bukan seronok dengan Tuhan yang bagi sihat. Boleh faham tak tu? Makna hati kita tak sampai kepada Allah. Kalau seronok sebab seronok dengan sihat, seronok dengan kaya, seronok dengan ilmu, seronok dengan taufik, maknanya hati tak sampai lagi kepada Allah. Patutnya seronok dengan Tuhan, terima kasih ya Allah. Seronok kepada Tuhan yang memberi kita pertolongan tadi.
Kerana apa? Yang namanya ilmu itu makhluk, betul? Yang namanya iman itu makhluk, yang namanya taufik itu makhluk, yang namanya rezeki tadi makhluk. Maknanya kita seronok dengan makhluk, bukan seronok dengan Tuhan. Seronok dengan makhluk, bukan seronok dengan Tuhan. Seronok dengan ilmu, bukan seronok dengan Tuhan yang memberi ilmu. Kalau dapat duit, dia seronok dengan duit, bukan seronok dengan suami dia. Dia seronok dengan duit, bukan seronok dengan suami dia. Dia seronok dengan duit. Sebab tu habis duit, habislah seronok dia. Bila dapat duit baru dia seronok. Jadi dia seronok dengan duit, bukan seronok dengan suami yang bagi dia. Contohlah, tak ada kena-mengena dengan orang sini. Selamat, nikmat. Seronok dengan siapa? Yang seronok dengan selamat ke? Seronok dengan yang memberi keselamatan. Seronok dengan yang memberi keselamatan. Seronok dengan Tuhan tu, yang maha baik, yang maha bijak tu. Tu wali-wali Allah tu begitu hati dia seronok dengan Tuhan tu, bukan dengan sebab Tuhan buat baiknya dia tak dapat benda sedap pun dia tetap seronok dengan Tuhan tu. Dia tak dapat benda sedap pun dia tetap redha. Makna seronok dengan Allah, rindu dengan Allah, cinta dengan Allah, walaupun dia tidak mendapat kesenangan. Kita seronok ni nanti bila Allah bagi senang baru kita seronok. Kalau tak bagi senang, kita tak seronok dengan Tuhan tu. Beza tu, beza. Kita jatuh cinta dengan orang tu sebab apa? Dia sempurna, dia cantik, padahal dia tak kenal kita pun. Tapi kita seronok dengan dia sebab apa? Kesempurnaan. Ini cerita makhluk lah ni. Dia jatuh cinta dengan orang tu padahal orang tu tak kenal pun dia. Dia rindu dengan orang tu padahal orang tu tak kenal pun dia. Tapi dia jatuh cinta, rindu tadi sebab kecantikan, kecantikan yang ada pada orang tu tadi menjadikan dia tu rindu dengan orang tu. Padahal orang tu tak pernah tegur siapa pun, tak pernah. Begitulah orang-orang yang hebat sisi Allah tu, walaupun dia tidak mendapat kesenangan, keseronokan, kebahagiaan, kekayaan, tapi tetap dia seronok, rindu, cinta dengan Allah kerana kesempurnaan Allah Ta'ala. Kerana keelokan, keindahan, kecantikan, kehebatan Allah Ta'ala itu yang menyebabkan dia itu rindu dengan Tuhan tadi. Kita rindu dengan sebab bila kita kenal begitu dan orang tu buat baik dengan kita, baru kita selalu ingat dia dah. Bila orang tu selalu tolong kita, baru kita ingat. Mana kita ingat rindu kerana pertolongan tadi tu. Kerana pertolongan tadi, kebaikan yang kita dapat tadi. Kalau orang yang tak tolong kita, tak bagi kebaikan, kita tak ingat dia. Orang-orang yang hebat tu, walaupun dia tak dapat kesenangan, tak diberi kesenangan atas dunia ni oleh Allah, tetap dia rindu kepada Allah kerana apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala tadi. Itu beza ni, beza pandangan kita dengan pandangan orang yang betul mengenal Allah Ta'ala. Jadi demikianlah engkau hadirkan di dalam hati engkau pada tiap-tiap nikmat engkau. Tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Contohnya bila kita belajar, bila faham, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Alhamdulillah, Allah yang memberi kefahaman, syukur. Tapi pada adabnya kena berterima kasih dengan orang yang menjadi sebab tadi. Kena terima kasih dengan suami, terima kasih, kena terima kasih dengan ibu bapa. Itu sebagai adab akhlaknya. Walaupun hakikatnya memberi rezeki kepada kita anak-anak itu daripada Allah. Tapi Allah mengajarkan adab kita supaya bersyukur ataupun berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kita, walaupun hakikatnya kebaikan itu datang daripada Allah. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Dan barang yang ada pada kamu daripada segala nikmat,
maka ia datang daripada Allah Ta'ala. Allah lah yang tolong kita. Jadi apa alasan kita tak nak patuh kepada Tuhan yang senantiasa menolong kita dan anak bini kita? Apa alasannya? Kenapa kita tak nak khidmat kepada Tuhan yang banyak menolong membantu kita dan anak bini kita dan ahli keluarga kita? Kenapa kita tak nak taat? Kenapa kita tak pedulikan panggilan dia, ajakan dia, suruhan dia, larangannya, sedangkan dialah yang menolong dan membantu segala-galanya? Betapa derhakanya kita, betapa jahat adabnya kita dengan Allah. Kita pun, kita buat contoh, kalau kita tolong orang tu, bantu orang tu, tiba-tiba dia tak ingat kepada kita. Bila kita panggil, dia tak palingkan muka pun pada kita, tapi kita tolong dia, tolong sungguh-sungguh. Nampak tak macam mana pandangan kita kepada dia? Kita akan kata dia apa? Orang yang tak mengenang budi, orang yang tak tahu bersyukur, orang yang tak tahu berterima kasih. Kita duk tolong dia, segala-galanya kita tolong, kita bantu. Tiba-tiba bila kita panggil, dia tak pandang pun kita. Bila kita minta sesuatu, contohnya hajat, dia tak peduli pun. Macam mana pandangan kita? Begitulah keadaan hamba yang tidak mahu berpaling kepada Allah apabila Allah Ta'ala menyuruh dia sesuatu dan melarang dia sesuatu, sedangkan dia senantiasa ditolong, dibantu oleh Allah. Bukan kita je, anak bini kita pun ditolong oleh Allah. Kita dapat kerja hari ni, kedudukan kita ni, pangkat masing-masing, gaji masing-masing, tu pertolongan Allah. Mustahil kita dapat benda-benda tu kalau tidak dibantu, tidak ditolong, tidak dipilih oleh Allah. Kalau kita berakal bijak, cerdik, sepatutnya apa yang perlu kita buat kepada yang banyak menolong kita tadi? Abaikan, buat tak peduli, buat tak dengar. Nikmatnya kita nak, pertolongannya kita mahu, tapi suruhannya kita buat tak peduli. Jadi kita hamba jenis apa? Pertolongan dia kita nak, tapi panggilannya kita abaikan. Kita hamba jenis apa? Cuba kita fikir. Cuba mulai besok Allah tak tolong dah kita, macam mana hidup kita agak-agak? Mulai besok Allah tak tolong dah kita, Allah tak tolong dah anak bini kita, macam mana? Susah tak kita? Susah kita. Susah kita. Itulah atas dunia ni semua dapat kemurahan Allah Ta'ala. Allah tolong semua, Allah bantu semua, Allah bagi nikmat kepada semua, yang baik, yang tak baik, yang taat, yang lupa, yang ingat, semua ditolong oleh Allah. Tu kemurahan Allah sementara di dunia. Tapi di hari kiamat besok, sifat kasih Allah Ta'ala itu hanya untuk orang yang beriman sahaja. Orang yang tak beriman tak dapat dah. Habis cerita dah. Setakat dunia saja dia mendapat pertolongan Allah. Di hari kiamat Allah akan biarkan dia, Allah akan tinggalkan dia, Allah tak akan pedulikan dia. Duduklah dalam azab kesusahan selama-lamanya. Habis dah waktu. Habis waktu dah. Jom kita fikir, patut ke kita buat macam ni pada Allah tu? Patut ke aku buat pada Tuhan macam tu? Patut ke aku balas macam tu kepada Tuhan yang sentiasa tolong aku? Aku nak bergerak, dia tolong. Aku nak pergi ke mana-mana, dia yang tolong. Aku nak bercakap, nak berfikir, nak bernafas, dia tolong. Begitulah juga anak bini yang jaga keselamatan kita, yang jaga keselamatan anak bini kita waktu kita tak ada di rumah. Yang jaga keselamatan siapa? Allah yang tolong. Patut tak aku abaikan panggilan dia? Patutkah aku tak pedulikan suruhan dia? Kena fikir macam tu. Apa perasaan kita kalau orang buat macam tu pada kita? Tahu pula kita berasa, tahu pula kita kata tak baik buat macam tu, tak sepatutnya buat macam tu. Nampak pula tak patutnya, tapi perbuatan kita dengan Allah begitu tak nampak pula tak patutnya. Kalau orang buat macam tu pada kita, kita kata tak patut buat macam ni. Dah kita buat macam tu pada Allah, patut ke? Lebih-lebih lagi tak apa?
Lebih-lebih lagi tak sepatutnya. Lebih-lebih lagi tak sepatutnya. Dan ada pun kelakuan, itu tadi ilmu kena ingat. Maknanya kena sedar, kena ingat selalu dalam hati apa-apa sahaja yang nikmat yang sampai kepada diri kita itu semuanya milik Allah. Bila waktu yang kita terlepas daripada nikmat Allah ni? Bila? Bila? Tak ada masa. Tak ada masa yang kita ni tak duduk dalam nikmat Allah. Maksudnya apa tu? Sentiasa kena ingat kepada Allah. Sebab kita sentiasa duduk dalam nikmat Allah. Sepatutnya gitu. Sepatutnya kena sentiasa ingat kepada Allah, kerana kita senantiasa duduk dalam nikmat dan pertolongan Allah. Tadi kan musannif kata tadi, demikianlah engkau hadirkan, ingatkan dalam hati engkau tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Tiap-tiap kali engkau mendapat nikmat, tiap-tiap kali itu kau kena ingat kepada Allah. Itu sepatutnya. Dah, kita ni adakah masa yang kita tak dapat nikmat? Cuba gitu. Adakah waktu yang kita tak pernah dapat nikmat? Baru dapat nikmat Tuhan. Baru dapat nikmat Tuhan. Dah, hidup ni, bercakap ni, berfikir ni bukan nikmat Tuhan. Sentiasa kita duduk dalam nikmat ni. Ada yang nikmat sentiasa ada pada diri kita, ada nikmat yang pergi datang, betul? Hidup kita ni, kita tak kaya pun hidup, kita tak kenyang pun hidup, kita lapar pun hidup. Maksudnya tak ada waktu yang kita ini tak duduk dalam nikmat Tuhan. Jadi jangan kita salah faham tu. Dia kata demikian engkau hadirkan, engkau kena ingat dalam hati engkau tiap-tiap mendapat engkau akan nikmat. Tiap-tiap kali engkau mendapat nikmat, kau kena ingat. Maksudnya di sini sentiasa kena ingat kepada Allah, kerana kita sentiasa dapat nikmat. Cuma kita tak sedar sebab terlalu banyak nikmat Allah pada diri kita. Bila sedar tu nikmat? Bila hilang. Bila Allah tarik baru nampak ni. Nikmatnya dah duduk. Sekarang tak boleh duduk dah, baring aje. Baru nampak nikmat duduk tu daripada Allah. Bila hilang nikmat sihat, baru sedar. Hebatnya, besarnya lah nikmat sihat. Sekarang sakit dah. Nikmat bercakap, dah tak boleh bercakap dah, baru nampak besarnya nikmat bercakap tadi. Bila mata kita dah buta, dah rabun, baru nampak nikmat besarnya nikmat penglihatan yang diberi oleh Allah. Tapi bila hilang baru kita sedar. Bila nikmat tu hilang baru sedar, nikmat Allah dah hilang dah. Nikmat makan, nikmat sedap makan dah hilang dah. Sekarang makan dah tak sedap dah. Allah dah tarik nikmat, kata dia. Baru teringat Allah dah tarik nikmat. Waktu seronok pelahap dulu tak teringat. Waktu pelahap makan tak teringat nikmat Tuhan. Waktu dah tak sedap makan baru ingat, Allah Ta'ala dah tarik nikmat. Waktu tarik baru ingat. Waktu dia bagi kita makan minum tak ingat. Waktu dia bagi rasa sedap makanan ni makanan tu tak ingat, tu daripada Allah. Bila makan dah tak berasa, tawa hebat semua, baru berasa besarnya dah nikmat. Sekarang Allah dah tarik nikmat dah, kata dia. Baru teringat. Baru teringat nikmat Tuhan dah hilang. Hilang baru teringat ni. Itulah kita. Itulah kita hamba yang kata konon-kononnya hamba Allah dah, baik dah, soleh dah, bertakwa dah. Perasaan tak habis-habis. Hati kita jahat lagi, hati kita kotor lagi, hati kita leka, lupa, lalai dengan Allah lagi, hati kita penuh dengan dunia lagi. Macam mana kita nak kata mengaku diri kita baik, diri kita soleh, hati kita bersih? Mana ada bersih? Hati penuh dengan dunia. Dalam hati kita ni penuh bangkai, hati kita penuh bangkai. Apa bangkai? Dunia. Dan hati kita ada musuh Allah. Bukankah dunia itu musuh Allah? Dunia itu musuh Allah. Benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat tu musuh Allah, tapi kita simpan dalam hati. Musuh Allah kita simpan dalam hati, yang namanya dunia tadi kita simpan dalam hati kita. Macam mana Allah nak kasih kepada kita, kita simpan musuhnya dalam hati kita?
musuh Allah kita simpan dalam hati. Macam mana kita nak menjadi kekasih Allah? Kata ulama, musuh dunia itu musuh Allah. Mana apa-apa sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ketaatan ibadat, benda yang digemari, disukai oleh hawa nafsu tu, yang lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat, tu namanya dunia, yang diibaratkan seperti bangkai di sisi Allah. Itu musuh Allah, bangkai. Tiba-tiba kita ambil benda-benda tu, kita simpan dalam hati kita. Padahal Allah Ta'ala tu, makna dunia itu musuh, dunia itu musuh Allah. Tiba-tiba kita ambil, letak dalam hati kita. Macam mana Allah nak kasih kepada kita selagi ada musuhnya dalam hati kita? Kena buang, kena buang. Yang nama dunia itu kena buang dalam hati kita. Apa maksud? Jangan seronok kepada benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, jangan kita tergila-gilakan. Jangan gila-gilakan pada benda-benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Sebab tu yang dinamakan dengan dunia tadi. Dan ada pembekerjaan maka, iaitu bahawa engkau pakai segala nikmat itu. Pakai dengan mana? Gunakan nikmat itu pada yang disuruh oleh Allah Ta'ala, tiada pada yang dilarangnya. Gunakanlah nikmat sihat tu. Allah suruh apa? Gunakan sihat untuk ibadat, gunakan sihat untuk buat baik. Itu seperti engkau pakai, mana kau gunakan mata engkau pada melihat akan Al-Quran, gunakan mata tengok Quran, dan kitab hadis, tengok kitab-kitab hadis dan kitab ilmu yang memberi manfaat. Gunakan mata kita tu tengok kitab-kitab yang memberi manfaat, buku-buku yang mengandungi ilmu yang bermanfaat. Itu namanya bersyukur. Kalau kita gunakan mata kita ni melihat benda-benda yang tidak memberi manfaat, bahkan memberi mudarat, tengok benda maksiat, ataupun kita baca buku-buku yang mengajarkan ilmu-ilmu, pahaman-pahaman yang merosakkan, makanya tidak bersyukur dengan nikmat mata yang diberi oleh Allah. Dan jangan engkau pakai, jangan kau guna akan dia pada melihat yang haram. Jangan guna tengok benda haram. Mana contoh benda haram ni? Seperti perempuan ajnabiyah. Jangan tengok perempuan yang ajnabiyah. Artinya perempuan yang bukan mahram kau, jangan tengok. Kecuali berhajat. Ada hajat, berurus niaga ke contohnya, boleh tengok lah. Ada hajat, nak jadi saksi ke, berhajat tengok. Tapi kalau tak hajat, haram tengok. Tak ada hajat pun nak tengok, saja nak tengok, saja-saja nak tengok, hukumnya haram. Tapi pada kita rasa biasa je lah, sebenarnya haram. Banyak kita langgar sempadan tanpa sedar kita. Perempuan yang bukan mahram engkau dan bukan isteri engkau, seperti perempuan ajnabiyah, seperti perempuan yang bukan mahram engkau, jangan tengoklah, kecuali ada hajat nak jual beli, nak jadi saksi ke apa ke, ada hajat dia. Ni tak ada hajat, nak tengok suka-suka tak boleh, nak tengok suka-suka tak boleh. Suka-suka nak tengok, tak ada hajat suka tengok perempuan. dosa kering, dapat dosa kering. Kata ulama, tengok berhadapan secara berhadapan, tengok gambar pun sama kan. Tengok gambar pun sama. Sebab tu orang perempuan kena jaga diri dia supaya jangan dilihat oleh orang lelaki dengan mudah-mudah dilihat oleh orang lelaki. Tu sebenarnya sifat orang perempuan. Dia jangan benarkan dirinya dilihat dengan mudah oleh orang laki-laki tanpa hajat, tanpa sebab. Payahlah masing-masing nak tunjukkan diri dah. Tak selfie sehari tak sah. Takut orang tak kenal kita lawa. Tegah-tegah nak buat juga, dia tak boleh. Sebab dah memang tabiat dia suka orang tengok orang perempuan ni. Dah memang tabiat dia, orang perempuan dia suka orang tengok dia. Dia kalau orang tak tengok dia jadi kemurungan. Dia rasa satu musibah besar kalau orang tak tengok dia.
Payahlah nak jaga akhir zaman. Payah nak jaga. Kadang dah tutup dah. Tutup likuk dah, berjoget kat lagi. Nak juga orang tengok, dah bertutup tu. Tapi nak juga orang tengok. Tengok payah ni. Payahnya nak jaga hasutan tu ada ada je tu. Kecuali ada hajat tak apa. Ni tak berhajat saja nak tayang-tayangkan diri kita. Tak boleh. Bab perempuan tu fitnah nombor 1 dalam dunia perempuan. Kadang dah bernikab, dah berpurdah, mata biru pula. Payah orang nampak dia cantik. Betul? Tak sempurna lah tujuan menutup aurat kalau masih lagi nak diperhatikan. Apa tujuan jaga aurat? Apa tujuan? Supaya orang tak perhati kita, laki-laki tak perhati kita. Tapi dah bertudung labuh, dah bernikab, dah berburdah, tapi mata biru, mata kuning. Tu nak orang pandang dia lawa. Bercelak sini, bercelak sana. Kalau kat rumah lain lah, untuk suami dia duduk keluar nak lawa-lawa, nak orang tengok. Sepatutnya tak boleh lah begitu. Maknanya dia peringkat menutup aurat ni, dia ada peringkat. Maknanya tu kalau begitu masih lagi tidak sempurna. Kenapa tak sempurna? Lelaki masih minat tengok dia lagi. Walaupun dia dah bertudung labuh, dah bernikab, dah berpurdah, laki-laki masih seronok tengok dia. Kerana ada benda-benda yang menarik minat lelaki pada dia. Seperti perempuan ajnabiyah, artinya perempuan yang bukan mahram engkau dan bukan isteri engkau dan bukan sahaya engkau, dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Itu namanya bersyukur. Dan bukan sahaya engkau, dan seperti engkau belanjakan harta engkau pada nafkah anak bini engkau. Tak apalah, belanjakan harta pada nafkah itu namanya bersyukur. Dan menuntut ilmu dan menunaikan haji, tiada pada maksiat seperti judi dan loteri. Jadi kalau kita ada duit, kita berjudi atau tidak bersyukur. Dan loteri. Loteri. Apa beza loteri judi? Sama je lah, sepupu sepapak adik-beradik dia lah. Dan ekornya, kepala duduk mana pula ni? Tikam ekor orang panggil, tikam ekor. Tikam ekor ni biasa tak kena lah. Sebab ekor ni dia tak duduk diam, dia lari. Lepas tu tikam tak kena. Tikam tak kena, habis duit. Dia nak kena ni tikam kepala. Tikam ekor payah nak kena. Tengok ekor kucing tu, lari. Yang nak tikam payah. Lepas tu bazir tikam ekor. Dan minum arak, dia ada duit dia beli arak contohnya, tu namanya tidak bersyukur. Kufur nikmat. Dan ketahui olehmu bahwanya tiada sempurna syukur melainkan syukur mereka itu yang meluaskan Allah Ta'ala akan adanya, maka melihat ia pada tiap-tiap sesuatu itu akan hikmah dan rahsia, dan yang kasih Allah Ta'ala padanya, maka mengerjakan ia akan dia. Dan bermula mereka yang tiada melihat ia akan dia, maka hendaklah melazimkan ia akan mengikut sunnahnya Nabi SAW, kerana di dalamnya sunnah beberapa hikmah dan rahsia, sekalipun tiada mengetahui kita akan dia. Maksudnya orang yang mengamalkan sunnah ataupun yang mengikut syariat, walaupun dia tak tahu apa hikmah di sebalik itu, tetap dia akan memperoleh kebaikan dan kebajikan. Kalau dia tidak mengikut syariat, sudah tentu dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Wallahu a'lam. Jadilah mudah-mudahan Allah memberi kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat ni, diberi taufik untuk beramal. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita, mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur dengan segala nikmat yang diberi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersyukur. Mudah-mudahan diampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, anak isteri kita, suami kita, kawan-kawan kita, kenalan kita, jiran tetangga kita, orang yang baik dengan kita, orang yang tak baik dengan kita pun, mudah-mudahan diampunkan dosa sekaliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Taala mematikan kita sebagai seorang penuntut ilmu yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik kepada kita istiqamah belajar agama sungguh-sungguh kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Taala lahirkan
ahli keturunan kita daripada kalangan anak-anak yang soleh dan solehah, bertakwa, berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kemenangan, pertolongan kepada saudara kita di Palestin yang sedang berjuang mempertahankan hak-hak mereka. Mudah-mudahan dihantar pertolongan-pertolongan Allah, diberi kesabaran yang tinggi, tawakal yang hebat, yang sempurna, yang syahid. Mudah-mudahan diterima syahidnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada mereka nanti di hari kiamat. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli kutri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum, taqabbal ya karim.